Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini sambung kelas kita dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran tingkatan 5. Ya, hari ini kita akan masuk tajuk baru, pelajaran yang baru, Ad-Darusut Tasi'. Ya, pelajaran yang ke-9. Di bawah tajuk Tarikh Kitabatil Quranil Karim. Sejarah penulisan Al-Quran Al-Karim. Di mana dalam tajuk ni kita akan bincang beberapa lagi tajuk kecil. Yang pertama, Tarikh Kitabatil Quran. Sejarah penulisan Al-Quran. Kemudian Kitabatul Quran Al-Karim fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran Al-Karim pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, Kutabul Wahyi, penulis-penulis wahyu. Keempat, Adawatul Kitabah, alat-alat penulisan. Kelima, Jam'ul Quran Al-Karim fi ahdi Sayyidina Abi Bakr Siddiq, pengumpulan Al-Quran Al-Karim pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Keenam, Jam'ul Quran Al-Karim fi ahdi Sayyidina Uthman bin Affan, pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, Adadul Masahif Al-Uthmaniyah wal Amsari wal A'immati alladhi ursilu ilaiha, bilangan mashaf Uthmani dan tempat-tempat dan imam-imam yang diutuskan bersama dengan mashaf tersebut. Ini tajuknya yang akan kita bincang. Okay, kita tengok Tarikh Kitabatil Quranil Karim. Sejarah penulisan Al-Quran, dia berlaku pada 3 peringkat. Peringkat yang pertama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat yang pertama. Kita akan ceritalah lepas ni. Kemudian peringkat yang kedua, fi ahdi Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Peringkat yang ketiga, fi ahdi Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah 3 peringkat penulisan Al-Quran. 3 zaman. Yang mana setiap zaman ni berbeza mengikut zaman yang masing-masing lah. Dia ada cara yang tersendiri dan ada sebab-sebab yang tertentu penulisan dan pengumpulan Al-Quran ni. Kita akan cerita lepas ni. Okay. Kita masuk seterusnya, Kitabatul Quran fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tengok buku teks dalam slide ni saya tak tulis sebab panjang, sebab ambil point je. Okay. Dalam buku teks, kan Al-Quran maktuban fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa annahu lam yakun majmu'an fi makanin wahidin wala murattabis suwar wal ayat. Al-Quran telah pun ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dikumpulkan dan tidak dikumpulkan semuanya, dan tidak tersusun mengikut susunan surah-surah dan ayat-ayat. Al-Quran tu dah tersusun ikut ayat dan surah, cumanya penulisan tu, dari segi penulisan tu tidak disusun mengikut susunan Al-Quran dan tidak mengikut susunan ayat, dan juga tidak dikumpulkan kesemuanya, tu dalam satu mashaf. Okay, kita tengok bagaimana cara pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi, yang pertama dengan cara al-hifzu fi sudur,
menghafaznya di dalam dada. Ini adalah keutamaan pada zaman tu. Keutamaan pada zaman tu mereka menghafaz. Ada beberapa sebab lah. Yang pertama sebabnya orang Arab pada zaman tu kebanyakannya adalah ummi. Mereka tak tahu menulis dan membaca. Jadi keutamaan pada zaman tu adalah menghafal. Kemudian sebab yang kedua pula memang dah jadi kebiasaan dan adat orang Arab pada zaman tu mereka menghafal keturunan nasab mereka. Panjang-panjang keturunan dia sampailah nenek moyang mereka akan ingat. Dan mereka juga biasa menghafal syair-syair. Mereka menghafal syair-syair yang panjang-panjang. Jadi kebiasaan orang Arab pada masa tu memang dah menghafal dah. Dan itu jugalah fokus utama pada zaman Nabi dengan menghafaz. Kemudian alat tulis pun susah nak dapat. Ada, tapi susah nak dapat. Jadi kurang penulisan pada zaman Nabi. Bukan kata tak ada, ada. Cuma susah nak dapat. Dan sikit. Jadi fokus utama pada zaman Nabi adalah menghafaznya di dalam dada para sahabat. Jadi bila turunnya wahyu, Nabi akan ajar pada sahabat. Nabi akan baca dalam solat, dalam majlis talaqi. Apabila sahabat jumpa Nabi talaqi dengan Nabi, Nabi suruh sahabat baca. Sama ada sahabat dengan Nabi baca ataupun Nabi suruh sahabat ulang balik bacaan tu. Macam-macam cara lah digunakan pada zaman tu supaya para sahabat akan hafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bila para sahabat dah hafal, Nabi akan hantar pula sahabat-sahabat yang dah hafal ni kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ataupun ada permintaan daripada orang yang masuk Islam supaya mereka mengajar, ada guru, ada sahabat yang mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka tentang Islam. Jadi para sahabat ni mereka yang menghafaz Al-Quran ni pada zaman tu pun ada peringkat je juga. Ada tingkatan masing-masing. Ada yang mampu hafal semua 30 juzuk. Ada yang mampu hafal cuma beberapa surah. Ada yang mampu menghafal satu surah. Ada yang mampu menghafal cuma beberapa ayat. Jadi para sahabat pun dia ada banyak tingkatan dia. Masing-masing ikut kemampuan masing-masing. Ada yang menghafal pelbagai riwayat qiraat. Ada yang menghafal banyak wajah-wajah qiraat ni dan juga keseluruhan Al-Quran ni tak ramai. Pada zaman Nabi tu antara sahabat-sahabat yang hafal semua macam 4 orang khalifah tu lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, mereka ni hafal 30 juzuk. Antara sahabat yang lain Zaid bin Thabit, sahabat-sahabat yang besar biasa hafal lah semua. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, mereka ni semua hafal keseluruhan Al-Quran. Jadi untuk yang pertama, untuk fokus utama menghafaznya dalam dada ni, kita dapat tahu bahawa tak semua sahabat dihafal semua, dan tak semua sahabat diambil direct dengan Nabi. Ada yang ambil daripada sahabat. Sahabat ambil dengan Nabi, kemudian sahabat ni dia ambil pula, dia baca, dia bagi tahu ataupun dia ajar pula sahabat yang lain. Okay?
Itu yang pertama, al-hifzu fi sudur. Okey, kemudian yang kedua, al-kitabatu wat tadwin. Penulisan dan dibukukan. Ditulis dan dibukukan. Penulisan dan pembukuan. Maksudnya pada zaman Nabi juga, selain daripada menghafaznya, para sahabat juga ada di antara mereka yang menulis. Yang tak mampu hafal, mereka akan tulis dan bukukan. Yang mana para sahabat ni dia ada mushaf peribadi masing-masing. Okay. Jadi, untuk menulis Al-Quran ni, maka kita maklumlah, Nabi dia adalah ummi. Dia tak tahu membaca dan menulis. Yang mengikut majoriti, pendapat majoriti ulama'. Jadi, diriwayatkan kata Nabi ni dia ada banyak tukang tulis. Ada yang kata lebih daripada 20 orang. Ada riwayat kata banyak lagi. Malah lebih daripada 40 orang. Tapi tak semuanya ditugaskan untuk menulis wahyu. Ada beberapa orang yang Nabi tugaskan untuk menulis wahyu. Contoh kalau bila wahyu turun, Nabi akan panggil Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk tulis. Kalau Sayyidina Ali tak ada, dia akan panggil Zaid bin Thabit. Begitulah. Jadi ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Dan ada juga tukang tulis Nabi yang ditugaskan untuk menulis tentang kewangan. Ada juga tukang tulis Nabi yang ditugaskan untuk menulis hal ehwal masyarakat, urusan masyarakat pada dekat tempat tu. Dan ada juga tukang tulis Nabi yang ditugaskan untuk menulis harta-harta rampasan perang, untuk rekod harta-harta rampasan perang. Jadi tukang tulis Nabi ni ramai dan masing-masing ada tugas masing-masing. Cuma yang kita akan fokuskan adalah tukang tulis Nabi yang menulis wahyu. Jadi tukang tulis Nabi ni sama juga macam yang menghafaz tadi. Tak semua tulis semuanya direct dengan Nabi. Tak semua tulis semua Al-Quran. Ada yang tulis cuma beberapa ayat dengan direct dengan Nabi. Ada yang tulis cuma beberapa surah. Dia tak semua tulis semua dalam satu buku dia, dalam satu mushaf peribadi masing-masing. Ada yang dia tulis, sahabat tulis depan Nabi, kemudian dia bawa keluar. Sahabat lain pula ambil daripada dia. Ataupun Nabi akan panggil tukang tulis untuk tulis wahyu. Bila wahyu turun, bila dah siap tulis, kemudian Nabi akan bawa keluar untuk ajar sahabat. Untuk bagi pada sahabat salin. Begitulah. Jadi begitulah kaedah dia dalam sistem penulisan dan pembukuan masa zaman Nabi. Bila wahyu turun, Nabi akan panggil mana-mana sahabat yang tukang tulis Nabi, tukang tulis wahyu ni, yang tukang tulis yang ditugaskan untuk tulis wahyu. Jadi sahabat akan datang, kemudian tulis, Nabi baca, dia akan tulis satu-satu. Kemudian dan Nabi juga akan tunjuk sama ada ayat ni letak dekat mana, tempat dia dekat mana, surah ni tempat dia dekat mana. Kemudian yang sahabat tulis tu akan disimpan dekat rumah Nabi dan akan jadi rujukan sahabat-sahabat yang lain untuk salin. Kemudian sahabat-sahabat yang salin pula dia akan edarkan, dia akan kongsi pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Ataupun sahabat-sahabat yang lain sendiri yang minta. Contoh kalau dia tahu seorang sahabat ni dia salin daripada Nabi, jadi dia akan minta pula. Dia akan minta pula sahabat ni punya keratan ataupun
tulisan sahabat tu untuk dia salin dalam dia punya mushaf pula. Okey. Jadi cumanya pada zaman Nabi ni tidak dikumpulkan sekali. Tidak dikumpulkan sekali semua dan tidak mengikut susunan. Sebabnya zaman tu masih lagi tempoh penurunan wahyu. Jadi tak boleh nak bukukan lagi. Tak boleh nak dibukukan. Sebab masih turun wahyu dan wahyu turun tu dia tak ikut susunan. Tak ikut susunan ayat dan surah. Dia akan ikut keadaan, isu-isu yang berlaku pada zaman tersebut. Jadi salah satu sebabnya tak dibukukan kerana masih lagi ada penurunan wahyu dan masih berlaku lagi pemansuhan ayat. Ada ayat yang diturunkan kemudian dimansuhkan. Okay. Ayat yang dimansuhkan ni dia ada banyak pula lah cerita. Kalau kita cerita nanti panjang. Cuma secara ringkasnya sebab tak dibukukan tu tidak dikumpulkan dalam satu buku kerana masih lagi ada pemansuhan ayat. Okay. Dan sahabat-sahabat juga pada zaman tu yang mempunyai mushaf peribadi masing-masing, mereka pun tak ikut susunan ayat dan surah. Mereka hafal ikut ayat dan surah. Dia orang tahu ayat ni letak dekat mana, surah ni letak dekat mana. Sebab Nabi dah ajar. Cuma dalam mushaf peribadi simpanan masing-masing tu mereka tak ikut susunan. Okay. Contoh sini saya ada ambil. Okey, mushaf Sayyidina Ali ya sini itu ada 4 mushaf. Mushaf Sayyidina Ali, Ubay, Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas. Ni susunan surah dan ayat dalam mushaf masing-masing. Saya ambil ni daripada kitab Tarikh Quran. Okey. Kalau tengok mushaf masing-masing juzuk 1, al-juz'ul awwal. Juzuk 1 dia ikut maksudnya bukan sebab dia letak tu saja-saja. Mungkin dia ambil surah tu yang sempurna dulu. Jadi dia tulis. Dia tulis dulu. Kalau kita tengok tak ikut turutan. Mushaf Ali, mushaf Ubay, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tak ikut susunan Al-Quran yang asal. Al-Quran memang diturunkan, memang sejak di Luh Mahfuz, Allah dah turunkan dekat Luh Mahfuz memang dah lengkap dengan susunan surah dan ayat. Sebagaimana yang kita dapat dan baca sekarang ni. Cumanya pada mushaf peribadi sahabat ni dia tak ikut susunan surah dan ayat tu kerana mereka sendiri pun tidak dapat tulisan ni ikut susunan juga. Mereka kumpul ikut mana yang diorang dapat dulu. Macam cakap tadi kan. Memang pada zaman tu tidak dibukukan ikut susunan kerana sebab-sebab yang tadi lah. Dia masih lagi tempoh penurunan wahyu. Masih lagi ada ayat-ayat yang dimansuhkan. Jadi tak ikut turutan yang sebenar. Kita tengok juzuk awal pun berbeza. Antara keempat-empat mushaf. Okay. Tengok juzuk 2. Okay. Ini untuk maklumat tambahan dan kita tengok sekali lalu supaya pelajar boleh nampak lah. Okay. Ini juzuk 3. Okay. Cuma dalam kitab ni dia kumpulkan 4 mushaf je. Ada kitab yang lain juga dia kumpulkan banyak mushaf lagi. Cuma kalau saya tunjuk nanti banyak sangat. Jadi saya ambil yang beberapa sahaja lah. Okay, ni juzuk 4 mushaf masing-masing. Itu pun ada khilaf dia tulis bawah tu kan. Mushaf Ibnu Mas'ud.
Mushaf Ibnu Mas'ud khilaf lah. Kalau dalam kitab Ibnu Nadim ni dia kata surah Tur dulu baru Az-Zariyat. Ya. Ni juzuk 5. Dia ni juzuk 6. Ini juzuk 7. Yang ni yang terakhir. Okay. Kau tengok akhir sekali pun berbeza. Cuma Mushaf Ibnu Abbas dengan Ubay saja yang akhir dengan surah An-Nas. Yang lain semua lain. Beza kan? Okay, sampai sini saja untuk tajuk ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Akan datang dengan tajuk yang baru. InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.